Dalam video kali ini, Dan basically akan akan share secara detail bagaimana proses kita nak buat nama brand. Beberapa hari lepas, Dan ada buat video tentang rahsia brand name yang boleh menjual kan. So itu dia punya tips-tips nama-nama, bagaimana nak buat nama brand yang senang diingat, senang disebut dan yang pentingnya boleh menjual. So itu dah kita selesai video lepas. So sekarang ni ramai pula bertanya macam mana proses nak buat nama tersebut. Okey, so dalam video kali ini Dan akan sharekan 5 tips macam mana nak buat nama brand, proses nak buat nama brand tersebut. Dia bermula dengan proses pertama dengan kita membuat kajian tentang latar belakang produk yang kita nak buat ataupun yang kita nak cipta tu, ataupun brand name yang kita nak cipta tu. Ya, Dan akan explain lagi secara detail selepas ni. Proses kedua adalah proses kita buat brainstorming session untuk kita dapatkan lebih kurang 10 ke 20 nama yang sesuai untuk brand atau produk tersebut. Ketiganya, kita akan buat tapisan pertama. Daripada 20 ke 30 nama tersebut tu, kita akan tapis untuk mendapatkan nama yang terbaik untuk kita masukkan ke dalam tapisan yang keempat, tapisan yang kedua. Selepas kita buat tapisan pertama tadi, proses yang keempat kita buat tapisan kedua pula untuk dapatkan nama yang terbaik, dan akhir sekali barulah kita buat dia punya reka bentuk logo, design produk tersebut. Okey, proses pertama iaitu proses research ataupun kajian latar belakang produk kita itulah. Sebelum kita nak buat nama produk ataupun nama brand kita tu, kita kena tahu dulu siapa pesaing bagi produk kita tu. Sama ada pesaing tu secara direct ataupun pesaing secara indirect. So kita kena tahu semua maklumat tentang pesaing-pesaing kita ini. Kalau kita tak ada pesaing yang betul-betul direct, kita akan tengok pesaing-pesaing yang indirect lah. So kita kena dapatkan nama produk tersebut, siapa, berapa lama dia berada di pasaran, bagaimana, kalau kita boleh tahu jualan dia bagaimana, lagi baguslah. Perkara yang kedua yang kita tengok daripada nama pesaing-pesaing tu, adakah bagaimana cara pesaing tu membuat nama produk dia tu. Adakah dia banyak menggunakan nama-nama generik, ataupun adakah banyak mereka menggunakan nama pengasas-pengasas produk mereka, ataupun mereka menggunakan nama-nama yang unik, nama-nama yang tak ada makna. Itu pun boleh. Jadi kita kaji itu juga. Faktor ketiga yang kita kaji dalam kita buat kajian dalam produk, proses kajian ini ialah kita cari pula apa dia ciri-ciri produk kita yang kita nak tonjolkan. Apa dia produk, apa ciri-ciri yang terbaik produk kita tu yang kita nak jual lah, yang menjadi sebagai unique selling point kita. Pertama sekali, seperti contohnya lah, kalau produk kita tu dia mempunyai keselamatan yang tinggi contohnya, ataupun produk makanan mungkin manis dia sedap, saya kata pedas ke ataupun panjang ke, apa whatever ciri-ciri yang kita nak tonjolkan pada produk kita tersebut. Dan akhir sekali kita lihat sama ada produk ataupun nama yang kita nak buat ni, dia janganlah pula dia bersamaan ataupun dengan nama-nama produk-produk yang telah masyhur. Contohnya kita nak buat produk nama McD, nama Nike dan sebagainya, tak boleh lah tu. Itu nama-nama yang telah lama di pasaran, nama-nama yang ternama, jenama-jenama yang dah kuat. Jadi kalau kita buat nama-nama itu mungkin akan timbul masalah dari sudut undang-undang, dari sebab persamaan nama tersebut. So selepas kita dah buat kajian tentang produk ni, proses kajian ni, maklumat-maklumat ni akan menjadi sebagai asas untuk kita membuat nama produk barangan kita. Setelah kita dah buat kajian tersebut, proses yang seterusnya ialah kita buat brainstorming session ataupun sesi sumbang saran, ataupun kita berbincang dengan ahli-ahli pasukan kita ataupun orang-orang siapa yang kita rasa boleh memberikan sumbangan idea yang bernas dalam kita punya perbincangan tu. So kita akan kumpul, duduk satu hari, mungkin kita berbincang, dan objektif utamanya lah untuk menghasilkan sebanyak mungkin nama yang sesuai.
Dan selalu target around lebih daripada 10 nama, antara 10 ke 30 nama. Lagi banyak nama tu lagi bagus, sebab kita akan ada lebih banyak orang kata apa, choices ataupun pilihan untuk kita tentukan mana yang terbaik lah. Jadi kita akan buat nama-nama itu berdasarkan 4 faktor ataupun 4 kriteria yang telah cadangkan lah. 4 faktor tersebut ialah, pertama sekali kita cuba hasilkan nama-nama yang berdasarkan fungsi ataupun ciri-ciri produk kita tadi. Itu satu, fungsi. Kedua, kita buat nama-nama rekaan yang tak ada makna pun, tapi nama tu mungkin sedap, kita rasa dah sesuai dengan produk kita. Nama kita panggil nama rekaan. Ketiga sekali, kita buat nama-nama yang berdasarkan pengalaman kita, yang kita jangka pengalaman pengguna kita akan alami bila dia menggunakan produk kita. Dan akhir sekali, kita buat nama-nama yang berdasarkan apakah semangat yang boleh kita bangkitkan bila pengguna kita menggunakan produk kita. Apa semangat brand kita itulah yang kita katakan. So daripada 4 kriteria ni, kita hasilkan nama-nama sebanyak mungkin. Sebolehnya antara 10 ke 30 nama untuk kita jadikan sebagai nama-nama yang sesuai lah untuk kita pertimbangkan sebagai nama brand kita. Semasa kita buat nama-nama ni, jangan kita komplain ataupun kita compare ataupun kita awal-awal lagi kita komen nama ni tak sedap. Jangan. Kita tulis apa saja nama yang sesuai, kita masukkan dalam list tu supaya kita dapat, tujuannya untuk kita mendapat sebanyak mungkin nama yang kita rasakan sesuai untuk kita nilai di proses yang seterusnya, itu proses tapisan yang pertama. Lepas kita dah masukkan nama tu dalam list tu tadi, kita evaluate ataupun kita berikan penilaian setiap nama tersebut berdasarkan faktor-faktor seperti suku kata. Okey, kalau lagi panjang suku kata tu, lebih kurang markah dia lah. Kalau lebih daripada 5 suku kata, kita bagi 1 markah. Kalau misal kata antara 1 ke 2 suku kata, kita bagi 4 markah contohnya. Okey, so lagi pendek nama tu lebih sedap dan lebih dapat banyak markah lah. Kedua, sama ada nama tu senang disebut ke tidak, kita masukkan bagi markah. Kalau senang sebut, kita bagi 1 markah. Kalau susah sebut, kita bagi 0. Okey, kemudian sama ada senang diingat ke tidak. Kalau senang diingat, kita bagi 1 markah. Susah rasanya nak diingat, bagi 0. Nama-nama tadi, adakah nama-nama tu neutral? Kalau dia neutral, kita bagi 1 markah. Kalau tak nak neutral, mungkin nama tu boleh nak tahu neutral ke tidak ni, kita kena check dekat dalam Google Translate ataupun kita check dalam dictionary.com. Kita tengok nama tu adakah mempunyai makna yang tak baik dalam bahasa lain. Kalau nama tu ada makna yang tidak baik dalam bahasa lain tu, jadi nama tu tidak neutral lah, so kita bagi dia 0 markah. Dan akhir sekali kita cek sama ada nama ni bukan nama-nama generik umum lah. Contohnya macam dulu kita kata kita buat nama produk kita kicap, itu nama umum lah tu, kicap hitam kita tulis, itu nama umum. So kita jangan buat, kalau nama begitu yang kita hasilkan itu, maka kita bagi 0 markahnya sebab dia nama umum. Kita nak buat nama yang bukan umum supaya dia menjadi unik produk kita tersebut. Selepas kita dah letak nama-nama tersebut dan kita berikan markah yang sesuai, kita tengok, kita masukkan dalam ranking dan kita ambil top 5 berdasarkan markah yang telah dicatatkan tadilah. Kalau ada sama, misal kata kita berbincang bersama dengan ahli kumpulan, nak pilih mana satu nama untuk kita masukkan dalam top 5. Top 5 ni hanya 5 saja, kita jangan lebih daripada itu. Kita hanya pilih 5 top nama. Top 5 nama jenama yang kita pilih tadi tu, kita buat survey kita. Survey ni Dan ada buat contoh survey yang Dan boleh berikan kepada anda semua kalau anda berminat lah. Contohnya simple je, kita buat kita aturkan nama-nama jenama tadi itu daripada 1 hingga 5 dan kita evaluate dia dari sudut markah. Kita berikan markah antara 1 hingga 5 lah. 5 untuk nama yang paling diminati, paling saya suka sekali. 1 mungkin nama yang tak tepat langsung lah. Kita hantar survey ni kepada grup kita, grup WhatsApp kita ataupun grup WhatsApp company ke ataupun mana-mana lah, untuk kita mendapatkan penilaian seterusnya untuk mencari nama yang terbaik lah. So kita gunakan Google Form
Dan ada buat simple Google Form ni, dan siapa yang berminat Dan boleh share nantilah berbagi email dekat dan.scorecard@gmail.com, dan kemudian Dan akan bagi kepada siapa yang berminat tu template yang Dan gunakan untuk buat survey, dan juga template yang Dan gunakan untuk proses membuat nama brand tadi. So lepas kita dapat tu, kita pilih mana yang nama yang mendapat sambutan yang paling baik sekali lah, paling top sekali lah. Itu kita jadikan sebagai produk, nama brand bagi produk baru yang kita nak buat tadi lah. Okay. So step seterusnya tu ialah kita serahkan kepada tim design untuk membuat contoh logo ataupun contoh reka bentuk brand tersebut lah. Selalunya ini kita gunakan tim design kita lah yang akan buat contoh reka bentuk logo. Okay, dah dapat 5 proses bagaimana kita nak buat nama brand yang boleh menjual tadi kan, dan harap korang boleh praktikkan lah dalam proses korang nak buat nama produk. So kalau kau rasakan ini bawa manfaat, Dan harap korang semua boleh share lah, subscribe Dan punya channel ni untuk Dan bagi macam-macam lagi tips-tips lain yang boleh Dan sharekan untuk kalian dalam proses untuk membuat nama brand dan juga produk review. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jumpa lagi.